Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya adakah suara saya jelas? Saya harap sangat suara saya jelas. Jadi pada pagi ni kita nak share lah. Saya sendiri nak share berkaitan dengan pengalaman hidup. Sebab setiap orang dia ada pengalaman hidup. Dan ada setengah orang pengalaman-pengalaman dia yang lepas dia jadikan sempadan. Ada orang yang lebih bijak daripada itu, pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain tu dijadikan pengajaran. Kesulitan, kekurangan pengalaman orang lain tu sebenarnya menjadi satu refleksi buat diri. Dekat situ dia cepat belajar lah. Dia sama juga macam saya. Hari ni saya nak share tentang pengalaman hidup. Pengalaman hidup ni ada banyak lah. Maknanya pengalaman masa kita kecil, masa kita mandi kolam kan, masa saya aksiden, masa keadaan kita kehilangan orang yang kita sayangi, apa semua sekali. Sebenarnya pengalaman-pengalaman tu dia berharga bila kita boleh kupas dia. Kita boleh lihat semula, kita boleh muhasabah semula, kita lihat dia dan kita jadikan dia panduan untuk pada masa depan. Ini satu benda yang saya nak cerita, pengalaman kita nak fokus lah. Pengalaman hidup ni adalah berkaitan dengan pengalaman, sudut pandang pengalaman tentang meniaga. Tentang meniaga. Tuan-tuan dan puan yang ada dekat depan saya, di sisi saya ni, bolehlah komen sama adakah tuan-tuan dan puan jelas dengan suara saya ni. Kalau jelas boleh tak komen. Dengar. Kadang-kadang kan bila kita bercakap ni, mic tak keluar. Cakap punya lama, mic tak keluar, orang buat senyap je. Orang gelakkan kita je. Jadinya bolehlah komen, maknanya dengar atau tidak. Ini pengalaman Ini tuan-tuan dan puan semua ada pengalaman. Pengalaman ni kalau kita di-sharekan, kalau kita kalau kita kongsikan kesilapan-kesilapan kita yang lama kan, lepas tu kita haraplah benda tu jadi panduan untuk diri kita dan untuk orang lain. Abang Muhammad Faizal jelas, Tuan Faiz, abang saya terima kasih bang. Amda terima kasih banyak-banyak. Yang menonton ni terima kasih banyak-banyak. Tuan Pian Taiping terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi pengalaman saya nak bercerita tentang pengalaman yang ada kaitan dengan niaga ataupun dengan bisnes daripada zaman kecil lagi. Jadi saya ni asal daripada Felda. Jadi bila kita berada di Felda, kita nampak orang jiran kita buka kedai runcit apa semua sekali, nampak dia tu lebih advance. Contoh macam Wak Lipat. Contoh Haji Tugiran kan. Dia ni buka kedai runcit. Jadi bila dia ada kedai ni, kita akan nampak dia punya rumah dia. Kalau dulu-dulu lah, rumah orang Felda ni rumah kayu kan, tapi dia ni lebih cepat, lebih advance. Maknanya rumah dia cepat je jadi rumah batu kan. Tapi orang lain pun dekat situ saya tanamlah satu perasaan. Jadi kalaulah aku satu hari nanti jadi Wak Lipat, ataupun satu hari nanti aku jadi Cik Tugiran ni, maknanya kaya aku. Jadi kat situ ada minat sangat-sangat tentang bisnes ni. Ada minat sangat tentang bisnes. Cuma orang di Felda ni dia memang hidupnya macam mana hidupnya dengan sawit. Cuma bila mereka dah tua, mereka dapat duit Felda ni disebabkan dia orang upah. Upah pekerja-pekerja buat, dan bulan-bulan dapat duit separuh daripada duit keseluruhan gaji tu. Jadi kita tengok orang Felda ni hidupnya selesa. Selesa tu maksudnya bukanlah banyak sangat duit, tapi mereka ni bebas dari segi masa lah. Jadi kat situ pun saya berfikir juga, aku anak Felda, aku patutnya jadi manusia yang bebas dari segi masa. Kan, bebas dari segi masa. Sebab saya pernah bekerja kan, bila saya bekerja, saya rasa sesuatu bila kita nak minta cuti. Kita nak minta cuti, tapi bos selalu cakap macam ni, cuti ni adalah kemudahan, bukan hak.
kita nak balik. Kita nak balik kampung. Tapi bila dia cakap cuti ni adalah kemudahan bukan hak. Dia cakap macam tu kan. Maknanya dekat situ dah tak ada kebebasan. Sedangkan masa zaman-zaman kecil ni kita ditanamkan dalam kepala kita bahawa bila berniaga ni cepat je rumah tu jadi besar. Okay, bila duduk kat Felda ni orangnya ada kebebasan masa walaupun dia orang tak senang sangat kan. Walaupun dia orang tak senang sangat. Cuma seingat saya masa zaman kecil-kecil dulu pertama sekali yang saya ingat masa duduk kat Felda ni ialah berkaitan dengan ada seorang Pakistan ni datang ke rumah kan. Pakistan ni dia jual cincin. Dia jual cincin. Jadi dia buka beg dia tu, dia tunjuklah cincin ni. Sedangkan cincin tu semua cincin lelaki tau. Cincin lelaki. Kami ni yang anak adik-beradik apa semua sekali dengan akak apa semua sekali, manalah nak beli cincin ni kan. Bukan taste kita nak beli cincin Pakistan ni. Bukan taste kita nak beli cincin Pakistan ni. Jadi kita pun tolak secara baik. Tapi bila benda tu ditolak secara baik dengan Pakistan ni, orang Pakistan ni dia cengeng sikit. Dia apa? Orang Pakistan punya perangai memang dia keras lah, dia keras. Bila dia keras ni, dia telah menggores hati kita. Seolah-olah kata, hang ni tak nak tolong aku apa semua sekali, patut hang beli apa semua sekali kan. Jadi dekat situ kita kata, rupa-rupanya orang bisnes ni kasak. Rupa-rupanya orang meniaga ni jenis apa jenis tak berhati perut jenis tak berhati perut. Kapitalis. Kapitalis. Dekat situ dah tertanam satu benda bahawa orang niaga ni dia ni kapitalis. Aku tak boleh. Dia dah mula maknanya sebelum tu kita kata orang niaga ni boleh jadi kaya. Orang niaga ni ada kebebasan lah, ada kebebasan masa dan sebagainya. Tapi bila datang Pakistan ni ke rumah ni jual cincin, lepas tu kita tak nak beli cincin tu kan, dia paksa kita rasa memang hang ni memang tak ada adab betul lah berniaga ni kan, tak ada adab. Manusia ni dia suka buat generalisasi. Generalisasi maknanya katakan kalau ada satu kedai tom yum dekat satu tempat tu, dia makan kat situ kan, dia food court kan, food court ni adalah satu kedai tom yum tu kan, dia makan kat situ ni, kat situ tak sedap. Bila tak sedap dia kata semua makanan dekat food court tu tak sedap. Dia generalisasi, dia anggap satu peristiwa tu mewakili semua peristiwa. Satu peniaga tu mewakili semua peniaga. Dia anggap macam tu lah manusia. Tapi sebenarnya bukan. Cumanya masa zaman kita kecil-kecil ni, bila ada satu peristiwa yang tak syok berkaitan dengan hidup kita, maka semua benda-benda yang ada kaitan dengan tu dia jadi tak syok. Begitulah macam itulah. Jadinya itu yang pertama. Jadinya dah tergugat tentang prinsip perniagaan ni. Orang berniaga ni memang paksa orang lah. Memang kapitalis lah. Kapitalis ni memaksa lah. Maksudnya nak duit je, pikir nak duit je. Kemudian selang beberapa tahun lepas tu, masa zaman saya kecil lagi kan, adalah kakak Cina ni datang rumah kan, datang rumah seorang ni. Jadinya dia cerita-cerita bagus orangnya. Dia cerita apa semua sekali, kalau gores ni boleh dapat hadiah yang lebih besar kan. Kita buat macam peraduan gores dan menang kan. Peraduan gores dan menang. Jadinya mak pun gores lah benda ni apa semua sekali kan. Gores. Tengok-tengok dapat satu benda yang besar. Adalah hadiah apa. Tapi dia cakap macam ni, hadiah tu ada kat pejabat saya. Tapi hari ni kita cuma bawa shampoo sahaja. Bawa shampoo. Shampoo tu berapa? 3 botol. Tahun 85, 84, 85 shampoo 3 botol harganya RM80. Shampoo 3 botol harganya RM80. Zaman tahun 84, tahun 1984, 85 kan. Jadi besar lah tu, mahal lah tu.
3 shampoo kot RM80. Zaman itu 3 shampoo, 3 botol shampoo harga dia RM80. Sekarang ni 3 shampoo RM80 kita dah biasa dah, sebab kita nak tengok organik tak organik, kualiti daripada made in mana apa semua sekali kan. Tapi masa zaman tu makcik menang ni apa semua sekali, barang ni ada kat pejabat. Tapi orang macam apa hari ni kita bawa shampoo 3 botol. Jadi shampoo 3 botol ni shampoo 3 botol ni harga dia RM80. Tapi selepas makcik beli ni, minggu depan kami akan datang lagi, kami akan bawa hadiah yang besar. Wah, maknanya RM80 dapat shampoo, dapat lagi hadiah yang besar. Wah, maknanya mak pun cari juga duit RM80 ni, bayar duit RM80. Kemudian mak pun tunggulah. Bila mak tunggu daripada hari ke hari, daripada bulan ke bulan dan sebagainya, orang tu tak datang. Jadinya telah tertanam dalam kepala bahawa niaga ni menipu niaga ni kan, menipu je niaga ni. Jadinya itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga pula, ni masa zaman saya kecil juga. Yang ketiga ialah bila mana ada orang-orang Kemboja lah. Bila ada orang-orang Kemboja ni, dia ni sangat susah orang Kemboja ni. Jadi orang Kemboja perempuan lah. Dia orang ni datang satu van, dan dia orang bawa kain. Jadi van ni akan hantar dekat ujung-ujung jalan ataupun dekat awal-awal jalan tu untuk orang Kemboja ni berpecah, jual kain. Jual kain apa semua sekali. Kak, beli kain kak. Kak, beli kain kak. Pada masa tu boleh ansur-ansur beli kain ni kan. Boleh ansur-ansur beli kain. Jadinya saya pun terfikir, orang meniaga ni miskin. Orang meniaga ni miskin sungguh lah buat macam ni. Jadinya diorang ni, tapi diorang usaha sungguh-sungguh. Diorang ni daripada lorong ke lorong, daripada jalan ke jalan, daripada rumah ke rumah, pergi daripada satu rumah ke rumah, pergi satu rumah ke rumah, orang Kemboja pada zaman tu. Jual kain. Jual kain. Saya pun tak tahu kain apa. Kain baju batik agaknya kot. Kain batik kot agaknya. Jual kain apa semua sekali. Jadinya dekat situ dah tertanam bahawa bisnes ni susah. Jadinya pengalaman pertama dengan Pakistan, bisnes ni adalah satu bentuk kapitalis. Memaksa. Bisnes ni memaksa. Yang keduanya, bisnes ni apa? Bisnes ni menipu. Bisnes ni menipu. Dan yang ketiganya, ceritanya adalah tentang bisnes ni. Bisnes ni susah, kesian tengok orang Kemboja kan. Daripada rumah ke rumah apa semua sekali. Tapi bila saya dah besar sikit, waktu tu saya pergi ke Kota Tinggi, bandar Kota Tinggi. Jadinya adalah apa, bazar-bazar baju dekat situ kan. Jadinya saya tengok setiap kedai dekat situ, rupanya kedai ni dimiliki oleh orang-orang Kemboja. Dan anak-anak perempuan orang Kemboja ni cantik-cantik lah. Orang Kedah panggil segak cantik. Orang Kemboja ni dia cantik. Jadi kita pun tengok. Lepas tu bila dia pergi turun ambil barang apa semua sekali, tengok kereta ayah dia besar-besar, kereta Honda lah, kereta Mercedes lah apa semua sekali. Dekat situ saya dah fikir, dulu-dulu ni orang Kemboja ni tahun 80-an dia orang datang masuk ke Felda, naik satu van, jalan kaki apa semua sekali, pergi daripada rumah ke rumah. Pergi daripada rumah ke rumah apa semua sekali. Susah payah. Tapi sekarang ni bila saya dah tingkatan 1, saya duduk di belajar di Kota Tinggi tu, bandar Kota Tinggi tu, saya nampak mereka ni dah buka kedai rupanya. Jadi kat situ persepsi saya terhadap bisnes dah berubah. Maknanya persepsi tentang cerita tentang Kemboja ni dia dah berubah. Maknanya zaman-zaman kecil dulu daripada saya kata bisnes ni susah, maknanya bila kita fokus pada satu-satu perniagaan tu, fokus pada satu-satu bisnes tu, dia lama-lama bisnes ni sifat dia dinamik dan berkembang. Sifat dia kena dinamik dan berkembang. Contohnya kalau Datuk tu pernah jual air dekat tepi jalan, maka dia punya abah dia
kena buka kedai minuman lah. Kedai minuman kopi ke apa kan. Anak dia akan buka kilang air tin, air minuman. Bisnes ni sifat dia dinamik dan berkembang. Bisnes ni sifat dia dinamik dan berkembang. Jadi kena fokus pada satu bisnes yang betul-betul kita nak perjuangkan. Itulah yang keduanya adalah bisnes ni adalah satu perjuangan hidup sebenarnya. Perniagaan ni adalah satu perjuangan hidup. Jadi sama juga dengan apa? Dengan orang Pakistan kan. Orang Pakistan dulu-dulu datang kat Malaysia ni, datang daripada rumah ke rumah. Tapi bila kita pergi ke satu-satu bandar, Nilai ke mana kan, walaupun kedai tu tak ada orang, kedai Pakistan ni, kat Jitra pun sama, walaupun kedai tu tak ada orang, dia orang ni tetap survival. Entah macam mana dia orang ni boleh survival. Walaupun kedai tu tak, kedai kapet lah ni, kedai kapet, walaupun kedai tu tak nampak orang masuk keluar kan, tapi dia orang ni boleh survival. Dan dia orang boleh buka cawangan-cawangan kat pekan-pekan yang lain. Jadi bila kita dah besar, kita nampak benda tu dan paradigma lama telah terhakis sedikit demi sedikit. Daripada dulu kita kata orang Pakistan, orang Afghanistan ni berniaga ni nak untung saja. Tengok-tengok dia orang punya perjuangan hidup dia orang. Kita tengok, dia orang dah buka dah kedai-kedai ni dekat tiap-tiap pekan apa semua sekali. Dan satu lagi yang bisnes Goreng dan Menang. Bisnes Goreng dan Menang ni disebabkan ada peristiwa yang macam tu, kita menganggap semua bisnes-bisnes yang ada kaitan dengan network marketing, yang ada kaitan dengan network marketing, semua bisnes network marketing ni memang tak boleh harap. Memang tak boleh harap, betul ya? Memang tak boleh harap. Tapi walau macam mana pun, bila kita dah meningkat dewasa, benda tu sebenarnya bisnes ni bukanlah menipu. Dia ada seni dia, seni menjual, seni memujuk, seni mempengaruhi. Jadi seni-seni ni harus dipelajari. Jadi seorang orang bisnes ni sepatutnya dia ni dari segi adab dia, dari segi akhlak dia, dari segi etika dia ada satu seni. Dia ada satu seni, dan seni tu kita kena belajar. Lah. Jadinya baru 3 cerita berkaitan dengan orang Pakistan, bisnes orang Pakistan. Yang keduanya bisnes Goreng dan Menang, yang mana bila kita dah terjerat dengan tu, kita anggap semua benda yang berkaitan dengan network marketing, semua benda jualan langsung ke apa, semua menipu kan. Tapi bila kita dah dewasa, baru kita tahu bahawa bisnes ni ada dia punya plan marketing dia. Dan yang ketiganya cerita tentang orang Kemboja, yang saya anggap sebelum ni bisnes ni susah apa semua sekali kan. Tapi bila kita tengok dekat bandar Kota Tinggi tu, banyak kedai-kedai Kemboja, banyak kedai-kedai Kemboja ada tu. Maksudnya kita tahulah bahawa mereka ni, sang orang Kemboja ni, dia sangat fokus jual kain, daripada datang rumah orang apa semua sekali, akhirnya buka kedai. Lepas tu tengok anak dara dia orang cantik. Tiba-tiba tengok bapak dia naik kereta Honda lah, kereta Merc lah, aku tak jadi. Okey. Jadinya kita dah ada, saya sendiri dah ada satu persepsi bahawa saya ulang balik lah, maknanya bisnes ni pada awalnya nampak susah lah, tapi disebabkan daripada masa ke semasa dia akan jadi mudah. Sebab apa? Sebab kita akan ada belajar dia punya seni dia punya etika dia. Jadinya yang keduanya, jangan generalisasikan semua benda. Maknanya kalau satu kedai tom yum tak sedap, bukanlah bermakna satu food court tu tak sedap. Begitu juga dengan saya, bila saya terkena dengan seorang bisnes ni, dengan satu perniagaan ni kan, macam tak best apa semua sekali, bukanlah semua perniagaan tu jadi tak best. Jadi itulah pelajaran-pelajaran yang boleh saya dapat bila pandangan hidup saya terhadap perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.